إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول بالله التوفيق. Muka surat 104. Kita masih lagi dalam jenis-jenis ibadah. Saya masih lagi dalam landasan yang pertama daripada tiga landasan ataupun usul yang pertama daripada tiga usul yang wajib kita oleh semua kita lah, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi dalam jenis-jenis ibadah. Kita saudara kenal dengan ibadah doa, ibadah takut adalah ibadah, kan? Al-khasyah, mengharap adalah ibadah, bertawakal adalah ibadah, dan khauf adalah ibadah, isti'anah, minta tolong kepada Allah Ta'ala adalah ibadah. Dia bila nama ibadah, apa yang kita buat dia dapat pahala, ya? Apa yang kita buat adalah dapat pahala, dan dia adalah wajib lah. Wajib kita beribadah kepada Allah, ya, sebagaimana disebut oleh Nabi Nuh AS dalam surah Nuh, an ya'budullaha wattaquhu wa ati'uhu yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum bila ajalin musamma inna ajallahi idza jaa la yuakhkhar in kuntum ta'lamun. Jadi an ya'budullaha wattaquhu wa ati'uhu, adalah kamu beribadah kepada Allah. Dia perintah ibadat kepada Allah Ta'ala ni adalah perintah. Ibadat ni adalah wajib lah. Dengan secara asalnya ibadah itu adalah wajib hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sini 104 ni cerita berkenaan dengan al-isti'adah. Al-isti'adah dia ambil perkataan ada ya'udhu. Ada ya'udhu maksudnya telah berlindung. Ya'udhu. Yang isti'adah minta perlindungan. Al-isti'adah minta perlindungan. Iaitu kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang dajjal. Ini maknanya al-isti'adah. Jadi perkataan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ni bukan daripada ayat Quran. Secara ittifaq daripada kalangan ulama. Sebagaimana yang telah disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dia kata dalam tafsir dia, ajma'al ulama, sepakat ulama menyatakan bahawa at-ta'awudz, yakni baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu laisa min al-Quran, bukanlah dia daripada Al-Quran, wala ayat daripada Al-Quran, dan ia adalah perkataan orang yang membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Dan minta perlindungan dengan Allah Ta'ala ni wajib, bukan sunat. Wajib. Tak minta tolong, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala, kita nak minta perlindungan dengan siapa? Kan? Gitu. Jadi, dan kita semua ni berhajat kepada perlindungan. Tak ada orang yang dia itu tidak berhajat kepada perlindungan. Ya, bila kata nama makhluk ni semua berhajat kepada perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita tahu Allah Ta'ala akan melindungi hamba-hambanya, hamba-hambanya yang beriman, iaitu kebersamaan Allah Ta'ala yang khusus untuk orang-orang beriman. Apa dia? Dia bagi perlindungan kepada orang-orang beriman. Jadi kita nak takut apa? Kita, yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kisah hijrah Nabi SAW lah, kan? Ketika di awal masa nak hijrah tu, Nabi tak terus keluar daripada Mekah. Nabi duduk di gua dulu bersama dengan Abu Bakar. Kemudian berjalan daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan Abu Bakar tadi bimbang-bimbang, kan? Dikejar oleh Suraqah bin Malik. kejar kan. Mana dia Abu Bakar dia toleh ke belakang. Nabi SAW tenang aja. Kan? Gitu. Begitu juga dalam kes dalam gua tu kan, ketika Abu Bakar bimbang,
apa nama, kan orang musyrikin duduk di atas, Nabi dengan Abu Bakar duduk di bawah. Abu Bakar kata kalau dia orang tunduk nampaklah kita. Kalau tunduk kan di atas, tunduk nampaklah kita. Kan Nabi kata ma dhannuka bisnaini wallahu thalithuhuma. Apa sangka engkau bahawa dua orang dan Allah yang ketiganya. Kan? Dan Allah sebut dalam Quran tentang Abu Bakar, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya, siapa dia? Abu Bakar lah. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut dia tu dalam Al-Quran, tapi tak disebut nama. Tak disebut nama dia. Sebab Abu Bakar pun bukan nama dia pun. Gelaran dia. Nama dia Abdullah bin Quhafah kan. Jadi maknanya ketergantungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu kuat kepada Allah Ta'ala tadi, bahawa Allah yang melindungi kita daripada segala musibah. Jadi kita orang beriman sepatutnya kita kena fikir macam tu, kan? Allah yang melindungi kita, tapi kita kena laksanakan asbab ni lah. Sebab apa? Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Maka setiap itu kami jadikan padanya ada sebab. Jadi kita gunakan sebab-sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala tadi, perlindungan Tuhan. Jadi Allah suruh kita laksanakan sebab. Di antara sebab kita sekarang ni, macam kita menghadapi COVID-19 ni, sebab dia, di antara dia kita ada penjarakan sosial, pakai mask, kan, hand sanitizer pakai. Itu di antara sebab-sebab yang kita laksanakan. Dia kata nak pakai sebab apa kan Allah Ta'ala itu melindungi segalanya. Habis itu Nabi pakai baju besi pergi perang tu buat apa? Ketika Nabi pergi berperang, Nabi pakai baju besi. Pasal apa Nabi pakai baju besi? Kerana mengambil al-asbab. Pakai baju besi, bawa pedang, bawa panah, tombak, pakai topi besi, kan, perisai, kan. Itu adalah sebab-sebab untuk mendatangkan pertolongan. Kita kena laksanakan sebab lah. Jadi begitu. Jadi maknanya wajib bagi kita beristi'adzah, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya keadaan yang kita hadapi sekarang ni, dan kita belajar tauhid. Jadi orang yang belajar tauhid, belajar akidah, bagi dia maknanya hidup dia biasa macam biasa, tapi dia ikutlah. Maknanya kita panggil perjalanan kehidupan tadi, apa yang perlu, apa yang mesti dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa dia, kan, dan kesihatan dia. Begitu. Baik, dalil isti'adzah. Apa dia dalil minta perlindungan dengan Allah Ta'ala? Al-isti'adzah. Yang kita baca tu, yang kita disuruh baca zikir pagi dan petang tu kan. Ini maknanya kita kena berusaha, kena biasakan diri kita berzikir dengan zikir-zikir ni. Kan, kalau kita tak biasa, jadi mana kita tak buat lah, kita biasakan ni. Walaupun pada awalnya kita rasa macam malas dan sebagainya, tapi bila kita dah biasa, kalau kita tak buat, kita rasa macam tak sempurna. Ya, aku tak baca lagi lah zikir pagi, belum baca lagi lah, baca juga paling kurang 3 qul ayat kursi, isti'azah. Sebab kita ni bila kita maknanya berpagi-pagi, kita akan menghadapi berbagai-bagai perkara yang Tuhan takdirkan, yang kita tak tahu lagi pun apa yang telah ditakdirkan untuk kita, yang kita belum tahu. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala tadi, dan doa itu adalah dorongan Allah terhadap kita. Kita berdoa sebab apa? Sebab Allah yang dorong kita berdoa. Sebab tu bila kita berdoa, Allah makbulkan doa kita. Apa dia tanda doa makbul? Tanda doa makbul, kita berdoa. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku tahu doaku makbul bila aku doa. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Baik. Jadi dalil dia surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca 3 kali pagi petang, kan? Tu serupa yang kita baca. Tapi baca jangan baca kita kata murur al-kiram, bukan baca macam tu saja. Baca disertai dengan penghayatan lah. Dibaca dengan khusyuk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca disertai dengan kekhusyukan tadi. Hati kita ikut serta dengan apa yang kita baca tadi. Baru dia akan jadi, maknanya dia akan menyerap
dia punya energi dia. Macam itulah jiwa kita akan menyerap dia punya dia panggil apa? Kekuatan tadilah gitu. Bantuan pertolongan daripada Allah dengan kekhusyukan tadi. Kemudian dalil yang kedua itulah dia qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Kan? Cahaya subuh. Kan? Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang dia ciptakan. Jadi ada makhluk-makhluk jahat yang diciptakan oleh Allah. Kejahatan itu bukan pada perbuatan Allah, tapi kejahatan itu pada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tadi. Dia saja pilih nak jadi jahat. Kan? Allah bagi pilihan. Dia saja nak pilih jadi jahat, macam iblis lah. Kan? Jadi bukan maknanya Allah cipta kejahatan. Allah cipta dia, Allah suruh jangan jadi jahat. Dia nak jadi jahat. Allah bagi pilihan. Kejahatan itu pada perbuatan dia. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Rabb, Tuhan. Bila sebut Rabb ni Tuhan yang menguasai, yang mentadbir, kan? Yang menjaga gitu. An-nas, segala manusia. Baik, kemudian dia kata di situ al-isti'adzah, yakni permohonan pertolongan. Jadi perkataan bahasa Arab ni kan, apabila ditambah padanya perbuatan itu fi'il, perbuatan itu ditambah alif, sin dan ta. Alif, sin, ta, dia menunjukkan makna talab, makna tuntut, minta. Astaghfirullah. Astaghfirullah, ada alif, ada sin, ada ta. Dia punya root word dia ghafara, ghain, fa, ra. 3 huruf je. Ditambah padanya alif, sin dan ta, makna tuntut. Ghafara, ghufran. Kan, ghufran, pengampunan. Jadi astaghfirullah, istighfar. Astaghfirullah istighfaran. Saya mohon minta ampun kepada Allah sebagai permohonan ampun. Istighfar kata terbitan. Istighfar yang kita sebutkan, istighfar. Istighfarlah. Kan? Jadi istighfar tu kata terbitan dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Melayu kita pun tulis istighfar juga, no? Dia telah beristighfar. Kan? Di pagi hari dia telah beristighfar. Tambah ber ya. Istighfar tu orang Arab punya. Ya? Itu. Istighfar. Isti'adzah. Ni alif, sin, ta. Asalnya ain, waw, dha. Awadha. Awadha jadi adha. Ya'udhu. Baik. Iyadzan. Iyadz. Kan sebut kan? Wal'iyazu billah. Pernah dengar? Wal'iyazu billah. Waw tu, waw lah dan lah. Al-iyazu. Tambah al. Kalau buang al jadi iyazu. Dia ambil perkataan adha, ya'udhu, iyadzan. Perlindungan. Jadi, minta perlindungan. Isti'adzah, minta perlindungan. Artinya memohon perlindungan dan penjagaan dari hal yang dihindari, hal yang kita tak mau. Kan? Ada benda-benda yang kita tak mau, yang kita tak suka. Jadi yang kita tak mau, kita tak suka ni, kita minta berlindunglah dengan Allah Taala. Sebab apa? Sebab kita tak ada daya, tak ada apa. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Al-Aliyyul Azim. Tak ada daya kita ni melainkan dengan pertolongan daripada Allah dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata al-isti'adzah, mohon perlindungan ini ada beberapa macam. Macam ni jenis. Kan? Dia panggil nau'un. Nau'un jenis, anwa' jenis-jenis. Kan? Ada beberapa jenis. Ditulis bahasa Indonesia dia macam. Itu dia fikir beberapa macam tu apa. Bila sebut beberapa jenis ni, kita boleh gambarkanlah. Jenis yang pertama, isti'adzah kepada Allah yang mengandung sikap benar-benar berhajat. Kita berhajat kalau manusia tu dia perkataan kita buah sikitlah perkataan tu. Kan, benar-benar berhajat. Mana kepada perlindungan Allah tadi. Hanya kepadanya tempat bergantung. Kan? Kita ni tak ada siapa lah kita bergantung padanya. Kita ni sebab kalau kita tak belajar kan rugi lah.
Kita dah ingat orang tu tempat kita bergantung, orang ni tempat kita bergantung, kan? Oi, tolonglah aku, tolonglah, macam mana ni, tolonglah macam ni. Duk tolonglah, apa kawan tu pun tak boleh tolong kita. Tolonglah macam mana ni, kan? Macam mana ni, mintalah ke Allah Ta'ala. Ya Allah. Kan? Bukanlah kita ni bila dah timba musibah, kita kelang kabut kita kepada apa? Kelang kabut kita kepada Allah Ta'ala. Ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat dengan khusyuk, minta kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Allah yang akan menghilangkan kesusahan kita, kan? Jadi penyair Arab kata apa? Ya sahibal hammi innal hamma munfarijun abshir bi khairin fa inna as-sani'a huwa Allah. Allah yuhdithu ba'da al-usri maisaratan la tajza'anna. La tajza'anna. Wahai orang yang berduka cita, ya. Sesungguhnya duka cita itu akan sirna, akan pergi hilang habis. Kenapa? Karena yang buatnya adalah Allah. Ya. Allah yang akan mendatangkan kemudahan selepas kepayahan. Inna ma'al usri yusra. Kan, kesusahan itu datang selepasnya kemudahan. Jadi kita kena apa? Sabar. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah kata minta tolonglah kamu dengan sabar dan solat. Gitu ni. Jadi Allah ni tempat bergantung kita. Dia yang sebenar-benar tempat bergantung. Kita nak bergantung pada siapa lagi? Dunia dan akhirat. Fi kullin lakallahu. Dalam segala urusan kita ni hanya Allah ya. Allah. Kita kena rujuk kembali pada dia. Kan? Tak boleh ada putus asa. Aku rasa Tuhan tak bagi ikut. Mana boleh rasa-rasa? Kan? Allah pasti bagi. Kalau benda dunia ni kita minta dapat akhirat, kenapa tak minta? Yalah, kita minta dunia dan akhirat. Ya, Hanya dia yang mencukupi segala sesuatu, serta hanya dia tempat berlindung yang sempurna dari segala sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Kan? Segala musibah ni adalah makhluk Tuhan. COVID-19 makhluk Tuhan. Ya. Jadi mana? Kita takut kadang-kadang takut kat Allah Ta'ala. Tapi cumanya takut di sudut kita kata khauf yang dibenarkan lah. Takut yang arti kata kita ni tak mau kat dia lah. Kenapa bila dia main dekat kita, di mudarat pada kita tak boleh nak beribadat. Mungkin dengan sebab tu kita mati kan. Jadi maknanya tak bolehlah kita nak beribadat lagi kepada Allah Ta'ala. Bila dah mati dia, kita minta supaya diberi kesihatan yang baik. Dengan zikir, Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi badani. Kan? Wa fi sam'i wa fi Allah ma'afni badani wa fi sam'i wa fi basari kan. Gitu sampai habis zikir tadi. Jadi hanya dia tempat berlindung yang sempurna dari segala sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Yang sedang terjadi yang sedang kita lalui lah, yang akan terjadi kita tak tahu lagi macam mana. Yang nak mari ni kecil atau besar, baik datang dari manusia atau yang lainnya. Ini berdasarkan firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah wahai Rasulullah SAW, aku berlindung dengan Tuhan, dengan Rabb bagi cahaya subuh, daripada kejahatan apa yang dia ciptakan, kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Makhluk tu yang jahat. Dan juga firman-Nya qul a'udzu birabbin nas. Ini kita rasa macam ala biasanya tak ada apa pun. Inilah dia akan kita panggil senjata kita. Allah beri kepada kita senjata untuk menghadapi musuh yang kita nampak, musuh yang kita tak nampak. Kan? Contohnya ada orang datang nak merompak ke, nak meragut ke, kita jadi maknanya Allah Ta'ala akan palingkan dia, kan, daripada menyakiti kita. Allah jaga kita sebab kita dah minta perlindungan kepada dia. Zahiran wa batinan, zahir dan batin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah Rasulullah SAW, aku berlindung dengan Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, pemilik manusia. Ataupun baca malikin nas, boleh baca dua wajah lah. Ilahin nas, Tuhan manusia, yakni sembahan manusia, al-ilah, yang disembah, yang diibadahi oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas, bisikan
al-khannas, syaitan yang bersembunyi, yang kita tak nampak ni. Alladhi yuwaswisu, yang membisikkan keburukan fi sudurin nas, dalam dada-dada manusia, minal jinnati, yang mana al-khannas itu daripada jin dan daripada manusia. Syaitan daripada jin dan syaitan daripada manusia. Ada manusia jadi syaitan? Ada. Yang tak dengar cakap ni syaitan. Syaitan ni mana apa syaitan? Dia ambil perkataan syatuna. Syatana maknanya ba'uda. Syatuna ba'uda, jauh. Syaitan ni yang jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syaitan. Itu yang pertama tadi. Isti'azah kepada Allah yang mengandungi sikap benar-benar berhajat kepada Allah. Minta tolong, ya Allah, tolong ni, ya Allah. Baca segala zikir yang kita ingat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini permintaan pertolongan. Kemudian yang keduanya, memohon perlindungan kepada Allah dengan sifatnya seperti kalamnya. Ya kan? Kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Adalah sifat yang hakiki, bukan sifat maknawi. Sifat hakiki, Allah berkata-kata, dan dia berkata-kata bila dia nak berkata-kata, ikut kehendak dia lah. Dengan bahasa apa dia nak berkata-kata, ikut dia lah. Ya, dengan siapa dia nak berkata-kata, ikut dia lah. Dan kalam Allah bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Kalam Allah Subhanahu wa taala itu yang disebabkan oleh Allah Taala dan disebabkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Bukan ayat tu kata Nabi Musa bercakap dengan Allah, kan? Tapi orang-orang falsafah, ahlul kalam, mereka kata apa? Allah, Nabi Musa yang bercakap dengan Allah, bukan Allah bercakap dengan Nabi Musa. Tapi Allah sebut wa kallamallahu, bukan wa kallamallaha. Kalau wa kallamallaha, Nabi Musa yang bercakap dengan Allah. Tapi wa kallamallahu, Allah yang bercakap dengan Nabi Musa. Kan? Masa bila? Masa Nabi Musa dululah. Kan? Kemudian Allah Ta'ala bercakap dengan Adam alaihissalam. Kan? Allah bercakap dengan para malaikat. Kan? Dulu. Dan akan datang apa? Allah Ta'ala akan bercakap di mahsyar. Kan? Allah akan bercakap ketika Nabi SAW sujud untuk minta syafaat, untuk minta jadi pemberi syafaat. Kan? Nabi sujud, Allah Ta'ala kata irfa' ra'saka. Kan? Irfa' ra'sak, angkat kepala kau. Kan? Sal tu'tah, minta engkau akan diberikan. Mintalah, engkau akan diberikan. Maknanya Allah cakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah cakap dengan ahli syurga. Kan? Allah bercakap dengan ruh para syuhada. Kan? Di antara dia Allah bercakap dengan Abdullah, bapa kepada Jabir. Kan? Yang mana depa ni mati syahid perang Uhud. Allah Ta'ala kata hampa nak apa? Dia kata bila dah lembut Tuhan duk tanya ni, dia kata kami nak hidup balik. Kan? Mana dia, Tuhan duk tanya, dia kata kami nak hidup balik. Dan roh depa dalam syurga. Allah Ta'ala bagi dekat depa segala nikmat dalam syurga tadi, roh tanpa jasad. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Haram, bapa kepada Jabir yang mati pada perang Uhud. Dia mati tua, umur 80 lebih. Tapi nak pergi perang juga, mati. Ya? Dia di antara orang yang Tuhan bercakap dengan dia, roh. Bila Tuhan duk tanya, dia berkata macam mana? Kami minta nak hidup balik ya. Nak pergi perang, lepas tu nak mati pula. Sebenarnya sedap lah mati syahid ni. Kalau tak sedap pun dia tak minta. Lepas tu bila Tuhan kata tak boleh dah, dia kata kalau macam tu sampaikan kepada saudara-saudara kami, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kan? Cerita dekat sahabat kami bahawa kami telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami itu benar.
Depa kirim salam dekat sahabat depa yang masih hidup, bagi tahu kami duduk sini seronok, kami duduk di sini. Macam tu makna dia lah. Baik. Ni minta perlindungan kepada Allah dengan sifatnya, iaitu kalam Allah Ta'ala, kemuliaannya, keagungannya, karamatuhu, azamatuhu, atau semisalnya, berdasarkan sabda Nabi SAW yang kita duk baca tu, doa apa, zikir pagi dan zikir malam, zikir petang tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah. Kan? Kalimah Allah ni sifat Allah, perkataan Allah, daripada kejahatan apa yang dia ciptakan. Gitu. Dia berlindung dengan minta ni tak sama tau. Seru tak sama. Kalau seru tak boleh. Contohnya kita seru, ya sama Allah, tak boleh. Ini rosak akidah ni, jadi kafir kalau buat macam ni. Wahai pendengaran Allah, tak boleh. Kan? Ya basar Allah, wahai penglihatan Allah, tak boleh. Seru macam tu tak boleh. Kan? Wahai penglihatan Allah, berilah kepada aku penglihatan yang terang. Contohnya tak boleh. Tapi yang ni aku berlindung bi kalimati, dengan kalimah Allah, bukan minta. Bukan minta, bukan seru, bukan menyeru. Tapi kalau ya Allah, ya Hayyu, tak apalah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, kan? Baik, kalau yang jenis idhafah ni sandaran, perkataan dengan perkataan. Tak boleh lah. Baik, dan juga sabda Nabi SAW, a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini juga zikir, kan? Zikir. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini kita kena hafal ni. Kan? Kena hafal. Kecil-kecil anak-anak kita pun kita ajar pergi hafal ni. Ini senjata. Ini senjata. Kan? Dulu dan sekarang. Kan? Bukan dekat senjata moden. Senjata dulu lagi orang pakai. Kan? Diajak oleh Nabi supaya kita pakai benda ni. Aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah dari terbinasakan dari arah bawahku. Maksudnya berlindung dengan Tuhan supaya kita tak diserang daripada arah bawah. Mai jin tanah ke apa ke? Tahu kan, ada jin tanah, apa kata jin tanah. Orang Melayu kita ni banyak sangat jin. Jin tanah lah, jin apa lagi? Hantu raya lah. Pelesit lah, apa lagi? Kan? Tak tahu lah ada apa. Hantu ayam. Pernah tak hantu ayam? Kan tu. Kan? Bodoh ni. Jangan duk berenang tu, kena tarik dengan hantu ayam. Kan? Takut dengan kita kan. Hantu air. Apa lagi? Hantu apa lagi? Pontianak. Awal lagi macam-macam lah. Kan? Baik. Semua tu jin lah tu. Jin ni kan. Kita tak nampak jahat ke baik kita tak nampak ni. Makhluk Tuhan ni, mukallaf ni jin lah. Mana ada orang bunian? Orang bunian ni betul, orang bunian. Orang bunian tu jin lah. Istilah Melayu kita orang bunian. Kan? Istilah Al-Quran jin. Ya? Begitu. Orang bunian tu ada Islam. Dia orang bunian tu jin lah. Ada Islam, ada kafir. Istilah orang Melayu kita dia panggil orang bunian. Kan? Orang bunian. Bunian tu bermakna dia. Tapi itulah dia jin. Itulah dia jin. Dan mereka ni Allah Ta'ala bagi kat mereka juga kelebihan lah. Boleh merupa jadi hak tu, boleh merupa jadi hak ni, boleh merupa jadi orang. Kan? Kalau kita dengar cerita macam-macam kan, naik gunung jerai lah, lima sembang kita apa tak tengok hilang. Kan? Kita keluar ke sini, kan? Kita tengok, bila madut ni sembang. Kan? Jin. Lepas tu boleh-boleh tak ada lah. Bisa benda tu, tak ada masalah apa. Tu tak tahulah betul ke tak. Dia cerita, bab cerita ni semua boleh cerita. Bubuh asam garam sikit dia lagi sedap.
Kan? Siap ada buku pula. Apa nama? Buku tu tulis apa yang buku Mastika. Buku Mastika ni kawan saya baru jadi kawan lah. Dia tulis kita aku pemohong semua dia dah. Dia ada fikir cerita bohong lah. Mastika tu kan. Wah, terjelir lidah lah apalah. Dia nak bagi laku. Dia kata, saya reka. Dia tak tahu tu dia kata. Kawan dia ada tulis artikel dalam Mastika tu. Kononnya nak bagi orang insaf sedar lah. Tapi tak kena cara. Tak betul ya, pemohong. Tapi dia bertobat lah. Belajar sunnah lah. Belajar sunnah lah. Mastika. Jadi orang Melayu kita ni, dia Melayu dan mistik susah nak dipisahkan. Dia macam isi dengan kuku. Melayu mistik magic ni payah nak pisah. Tak kira lah white magic ke, black magic ke, blue magic ke, pen magic ke kan. Tak kira ni. Baik. Dan dalam doa ketika sakit. Ni Nabi duk ajar kita ni. Kita baca hak ni lah. Tak boleh ajar pada yang lain lah. Baca hak Nabi ajar lah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ni kita sakit kat mana-mana kan. Tak tangan tak mana sakit baca bismillah. Kan? Baca berapa kali bismillah? Kan? Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7 kali kan? Tu. Letak kat mana tangan kita di mana kita sakit. Kita baca sakit jantung. Kita baca bismillah. Kan? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadzir. Saya berlindung kepada keagungan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang saya temui dan takuti tadi. Saya takuti ni saya berhati-hati daripada dia lah. Gitu. Ini doa. Sabdanya lagi a'udzu biradhaka min sakhatika. Ini juga doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Aku berlindung dengan keredaanmu ya Tuhan daripada kemurkaanmu. Kita berlindung dengan redha Allah. Ya Allah Ta'ala, dan dia redha dan dia murka. Bila dia murka, bila dilanggar segala batasan-batasan yang dia tetapkan. Tapi di akhirat murka Tuhan ni lebih besar lah. Macam ketika mana manusia tadi berada di mahsyar, pergi jumpa. Dah 50,000 tahun ni lama ni. Bicara Nabi Adam AS, minta Nabi Adam ni bagi syafaat supaya cepat sikit hisap. Lama dah, tak tahan dah ni, lama dah. Ya? Nabi kata innallaha ghadiba al-yawma lam yaghdab mithlahu qablahu wa ba'dahu. Kan? Sungguhnya Allah Taala marah sungguh hari ini. Allah murka sungguh hari ini, dan dia tidak pernah murka seperti ini sebelum ini dan selepas ini. Hari mahsyar Tuhan murka sungguh. Para anbiya pun rasa bimbang dengan kemurkaan Allah Taala tadi. Begitu. Jadi kita sentiasa baca ni a'udzu biradhaka min sakhatika. Kemudian sabda Nabi SAW ketika turun ayat qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah hai Nabi SAW, huwal qadir, dialah yang hamba berkuasa, dialah yang maha berkuasa, yakni Allah Taala yang maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari arah atasmu. Ya. Jadi itulah dia mana segala kita yang kita duk rasa hari ni kan, ujian berat ni, ujian untuk orang beriman, azab untuk orang kafir ni kan. Itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk orang beriman. Kan? Siksaan untuk orang kafir sebelum siksa akhirat. Siksa dunia dulu. Itu dia. Jadi minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kemurkaannya. Maka beliau SAW bersabda, a'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu. Wajah siapa? Wajah Allah Taala. Allah ada wajah yang layak bagi kebesaran Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada tadi semuanya binasa. Semuanya binasa. Kecuali wajah Tuhanmu yang maha mulia lagi maha agung lagi maha mulia. Jadi gitu. Allah ada wajah yang layak bagi kebesaran Allah. Fikir macam mana nak fikir? Tak boleh fikir lah. Makhluk dengan makhluk pun kita tak boleh nak fikir wajah makhluk tadi kan. Antara wajah makhluk. Contohnya kita dengar nama seorang-seorang. Orang cerita kat kita si fulan telah dilantik sebagai presiden tempat sekian-sekian.
Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Muka dia macam mana? Muka dia macam ni kan. Tapi kita tak boleh nak bayang. Muka manusia pun kita tak boleh nak bayang. Macam mana muka? Wajah Allah Ta'ala yang layak bagi kebesaran dia. Bila Allah sebut, kita stop tentu sudah lah. Stop. Jangan duk fikir-fikir apa Tuhan sebut, itu sudah. Yang kita tahu, Tuhan tak sama dengan makhluk. Tapi ahlul kalam mereka kata mukhalafatuhu lil hawadis, Tuhan ni bercanggah bagi segala yang baru. Depa nak nafi semua sifat Tuhan lah. Makhluk ada wajah. Tuhan tak boleh ada wajah. Sebab Tuhan bersalahan bagi segala yang baru. Makhluk bercakap, Tuhan tak boleh bercakap. Sedangkan tak boleh bercakap itu sifat apa? Bisu sifat apa? Bisu. Sifat kekurangan. Kan? Makhluk ni kan, dengan Allah Ta'ala kita buat qiyas aula ataupun qiyas a'la. Kan? Sifat kekurangan bisu tu dah sifat kekurangan bagi makhluk, betul tak? Contohnya ada mak kita nak kahwinkan dengan satu orang tapi dia bisu. Agak-agak kita mau dah. Kan? Suami kita bisu. Ataupun isteri kita bisu. Agak-agak kita mau dah. Takkan mau. Ya, tak maksud dia. Biasanya macam tu lah kita kan. Mak cari hal lain mau. Cari hal boleh cakap. Tidak payah nak interaksi. Kan? Sebab orang bisu ni misalnya tak dengar. Tak lagi kita nak guna bahasa isyarat pula kan. Jadi begitu. Maknanya sama manusia pun kita tak boleh nak bayang. Kan? Jadi sifat kekurangan bagi manusia adalah contohnya bisu tadi. Dan Allah Ta'ala aula lah tak bisu. Lebih aula, lebih utama tak bisu. Kerana bisu tu sifat kekurangan. Allah bercakap. Tapi bercakap Allah bukan macam dengan makhluk. Maksudnya bercakap mengikut yang layak bagi kebesaran Allah. Begitulah sifat-sifat yang lain. Kan? Sifat wajah, sifat tangan, sifat saq, betis, al-qadam, kaki kan. Macam mana? Ada beranggota. Dah, tak boleh fikir macam tu. Tak boleh ada kelaziman macam tu. Kelaziman ada kelaziman. Kelaziman ni bila sebut ada kaki ada tangan, mesti dia ada badan nak bersatu dengan tangan kaki kan. Itu kelaziman. Bila ada tangan, lazimnya ada badan. Tak boleh. Dengan makhluk boleh, dengan Tuhan boleh. Tak boleh kata kelaziman yang macam tu. Kita sebut apa yang Tuhan sebut, stop. Apa Nabi sebut, stop. Itu dia keimanan para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi awal umat ini. Begitulah dia akidah mereka. Baik. Ini yang keduanya. Minta berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Ya Hayyu. Hayyu ni apa? Apa makna Hayyu? Yang Maha Hidup. Kan? Ya Qayyum. Apa makna yang Ya Qayyum? Qayyum apa makna Qayyum? Yang menguruskan. Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha menguruskan. Jadi kita nak minta apa kita nak minta? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha menguruskan, dengan rahmat-Mu astaghits, aku minta tolong. Istighasah, aku minta tolong. Istighasah kan, minta istighasah, minta tolong. Begitu. Baik, dia kata yang ketiganya pula, jenis yang ketiga, isti'azah yang ketiga ini apa dia? Memohon perlindungan kepada orang mati. Atau orang hidup yang tidak hadir di hadapan kita. Kan? Contohnya ya ayah bin lah apalah kan. Contohnya lah. Ada setengah tarikat tu. Tarikat apa dia panggil kan? Dia punya tok guru dia nama apa? Qadirun Yahya. Kan? Tarikat apa benda ni Indonesia lah, Indonesia. Tapi di mana pengikut dia ramai juga di Malaysia, macam di Johor di mana kan. Tarikat dia apa? Depa akan menyeru kalau sakit-sakit apa depa akan seru. Kan? Ya ayah apa dia panggil apa? Ayah apa tu? Ya ayah macam tu lah ada depa sebut kata ada saya lupa. Kan? Ni musyrikin. Tapi sembahyang apa ni? Sembahyang. Puasa. Kan? Zikir, doa, tapi depa menyebutkan Allah Taala tadi. Depa nak doa atau depa nak sembahyang, depa kena bayangkan wajah tok guru depa dulu, baru datang khusyuk dalam solat. Dia kata apa sembahyang tak khusyuk, depa kata.
Pasal apa? Hampa tak boleh nak bayang apa? Hampa tak boleh nak bayang apa? Sebab tu hampa sembahyang tak khusyuk. Kami sembahyang khusyuk. Sebab kami nak sembahyang, kami bayangkan ayah kami dulu. Ayah apa ni? Kan? Tok guru mereka lah. Bayangkan tok guru mereka dulu. Allah barulah solat. Tawajuh. Dia panggil tawajuh. Bertawajuh dengan wajah guru. Nak zikir, bagi khusyuk zikir, tawajuh dulu. Maksudnya bayangkan wajah tu guru ni. Guru depa. Sampai depa kata apa? Kalau ada masalah apa, seru yang nama tu guru depa. Ini bukan rekaan, ini realiti. Sebahagian daripada tarikat tadi. Kan? Tariqah ni jalan kan. Jalan syaitan lah tu, bukan jalan yang diajar oleh Nabi SAW. Sampai di kalangan mereka ni kan, kalau dia sakit, dia bawa mari air zam-zam, suruh minum zam ni buat. Aku tak mahu mai air tawajuh. Minta air tawajuh. Air zikir yang tawajuh. Di masa zikir tu tawajuh, membayangkan wajah tok guru depa tadi berzikir, ruqyah ayat tadi, kemudian depa jadikan air sebagai air ubat lah. Aku tak nak air ni, bawa air tawajuh. Nah, tawajuh ni apa dia? Tawajuh ni maksud dia menggambarkan tok guru depa tadi. Tu dahsyat ni. Kesyirikan. Ni. Jadi kebanyakan itulah dia maknanya puak-puak ni mereka beriman dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ni depa tak faham langsung. Tauhid asma wa sifat ni tak faham langsung. Sebab tu depa ni banyak buat benda khurafat, buat benda syirik. Depa kata iman tak akan rosak bila mengucap dua kalimah syahadah, iman tak rosak dah. Kan tak rosak dah bagi depa begitu. Padahal iman ni dia boleh terbatal macam mana wuduk terbatal. Tengok. Memohon perlindungan kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir di hadapannya dan tidak mampu memberikan perlindungan. Ini termasuk perbuatan syirik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Jin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada lelaki-lelaki rijal ni mana dia? Para lelaki lah, ramai. Minal ins, daripada kalangan manusia, mereka itu meminta perlindungan dengan lelaki-lelaki daripada kalangan jin. Jin lelaki-lelaki ada ni, Tuhan sebut. Kan? Tuhan sebut ni. Lelaki-lelaki daripada kalangan jin. Maka jin-jin itu menambahkan kepada mereka ketakutan dan dosa dan kesalahan. Kan dia sebab turun ayat ni ada kan daripada ada orang Arab lah, dia lalu di satu perkampungan, satu kawasan yang dia berasa macam seram kawasan ni kan. Lain macam lah. Dia kata a'udzu bi sayyidi hadzal wadi kan min syarri asba'ihi. Kan? Aku berlindung dengan penghulu lembah ini daripada kejahatan pengikut-pengikutnya. Macam kita lah orang Melayu. Tok, cucu tumpang lalu. Diajak macam tu kan, kecil-kecil kan. Lalu belah pokok buluh rimbun kan. Belah pokok buluh tambah petang-petang pula lepas asar dekat kanan maghrib. Pi main maghrib baru teringat nak balik. Lintas pokok buluh. Tok, cucu tumpang lalu, lari. Tak jalan, lari. Lintas rimbun buluh tadi kan. Dia kerja syirik, dia ajar pada kita ni. Kecil-kecil dah dia ajar. Kan? Masa kecil-kecil dulu lah, teringat masa kecil-kecil dulu lah ni. Kita tak tahu apa kan, orang tua kita pun tak tahu apa bab-bab ni. Kita buat kerja syirik. Betul belajar pula ilmu ni pelik-pelik ni. Dia ajar kita ni baca doa ni seru sana. Kan seru. Jin syaitan tadi lah. Untuk dapatkan ilmu ni. Sebab orang Melayu ni macam tu. Orang Melayu ni dia kan, dia mistiknya cukup dahsyat kan. Terutamanya yang berkaitan dengan istana, dengan raja kan. Macam itulah sebahagian negeri tu kan. Dahsyat. Ada tabal apa, jin lah apalah kan. Gitu. Benda-benda syirik dan khurafat ni bawa kepada kesyirikan. Dan memang jadi syirik lah. Baik, jadi jin tu tidak menambahkan kepada mereka melainkan ketakutan.
Jin kata, memang dia takut kat kita. Kan? Gitu. Jadi bila dia tahu kita takut kat dia, dia syok. Dia nak kenal kita. Jangan tunjuk kita takut. Dia pun makhluk juga. Kan? Kan? Nampak dia buat apa lah rumah aku ni. Dia macam ya. Seram. Jangan duk seram. Buat tak tahu sudah. Baik. Keempat, jenis yang keempat, jenis minta pertolongan yang keempat ni. Yang ni boleh ke tak boleh? Memohon perlindungan kepada sesuatu yang mungkin dapat dijadikan tempat berlindung, baik manusia, tempat atau yang lainnya. Contohnya balai polis. Balai polis. Kita kena kejar dengan penjahat. Lari masuk balai polis. Penjenayah sampai tang pintu balai tak berani masuk. Sebab apa? Sebab dia nampak logo polis. Kan? Dia jam tu dia berhenti ya. Ni bolehlah, tak apa. Ini dibenarkan. Mencari perlindungan di tempat yang boleh kita jadikan sebagai tempat perlindungan. Tak apa. Kan? Dia pun kata lari masuk balai polis, lari masuk balai polis. Kadang penjenayah dia tak kira balai polis boleh. Dia masuk juga kan. Hati kering lah. Masuk camp tu boleh. Camp tentera boleh. Camp tentera boleh. Kan? Baik manusia, tempat atau yang lainnya. Tak kira lah. Kan? Camp tentera ke? Kan? Atau yang lainnya. Hal ini diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi SAW tak kala menyebutkan beberapa fitnah. Cerita fitnah ni kan. Fitnah ni bila ni? Fitnah ni bermula dah berlaku zaman sahabat lagi dah. Bila berlakunya pembunuhan Umar radhiyallahu anhu, bermulalah fitnah. Sebab Umar tu dia adalah pintu fitnah. Kan? Dia tanya sahabat-sahabat, siapa di kalangan kamu yang hafal hadis? Kan? Hadis maknanya fitnah ni. Kan? Jadi sahabat-sahabat kata, sebab maknanya yang mengaku tahu saya pada Huzaifah mengaku kata dia hafal hadis-hadis fitnah. Dia kata, innaka lajari'un. Berani orang dia tahu. Umar kata, hang hebat tu. Hang baca tengok. Dia kata fitnah rajul, kan? Fitnah kepada seorang lelaki adalah pada keluarga dan hartanya. Dia bukan itu, dia kata, aku tak mahu itu. Dan fitnah kamaujil bahar, seperti ombak laut. Kan? Fitnah seperti ombak laut yang melambung tadi kan. Maka dia katalah hadis tadi. Hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW bersabda, fitan satakunu fitanun, akan berlaku fitnah. Potongan daripada hadis ni lah, hadis yang pendek ni. Man tasharrafa laha tastashrifuhu wa man wajada malja'a aw ma'adha falya'udh bih. Hadis yang awal ya, Nabi kata nanti akan berlaku fitnah. Apa dia fitnah? Fitnah ni musibah lah. Fitnah ni musibah. Kita ni tak boleh tahu, tak boleh nak beza mana dia orang yang benar, mana dia orang salah. Sampai macam tu, siapa benar, siapa salah, jadi confused. Macam pihak Ali dan pihak Muawiyah tadi kan. Ali dan Muawiyah berlaku perlengkahan. Jadi dua-dua sahabat radhiyallahu anhuma. Ali sahabat, dia pun sahabat juga. Jadi melainkan orang yang alim, dia betul tahu maknanya kan siapa yang benar di antara dua pihak tadi. Tapi kedua-duanya berijtihad lah. Dua-duanya dapat pahala. Ali dapat pahala, Muawiyah pun dapat pahala. Cumanya Ali betul, dia dapat 2 pahala, Muawiyah dapat 1 pahala. Radhiyallahu anhuma. Baik. Nabi kata, al-qa'id, orang yang duduk waktu itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Maknanya orang yang duduk pada masa itu, pada masa fitnah yang berlaku tadi. Mana duduklah rumah dia, tak keluar. Ada sahabat-sahabat di antara dia Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Dia pun tak keluar rumah. Lagi maknanya duduk tunggu. Kenapa? Dia jadi macam dia ingat hadis ni lah. Tapi sahabat lain yang ikut Ali maknanya depa ijtihad lah. Masing-masing ijtihad ni masing-masing berijtihad. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan keluar pergi nak tengok apa semua tadi kan, nak bagi sumbangan apa, tenaga apa. Yang berjalan lebih baik padanya, yang berjalan padanya lebih baik daripada orang yang berlari, berjalan cepat.
Maka Nabi kata, man tasharrafa laha tastashrifu, barang siapa mencari-cari, nak pergi tengok-tengok, nak try cuba-cuba, ia akan terjerat olehnya. Dan barang siapa mendapat tempat untuk berlindung atau berteduh, maka adalah yang berlindung dengannya. Dan satu riwayat disebut, itu Rasulullah macam mana nak buat, kan? Kalau keadaan macam tu, Nabi kata ambil pedang dia, tetak di batu. Ambil pedang, tetak di batu sampai pedang tu ditumpui, supaya pedang dia tak terkena darah orang Islam. Macam tu lah Nabi sebut. Hadis-hadis fitan ni banyak lah, gitu. Jadi perkataan sini ada au ma'adzan falya'udz bihi, ay liya'tazil fihi. Maknanya hendaklah dia menjauhinya, mencari perlindungan padanya. Supaya apa? Supaya dia selamat daripada keburukan fitnah itu. Ini. Maknanya kita cari tempat yang selamat. Ada sahabat-sahabat yang keluar tu, pergi jauh, kan? Keluar daripada Madinah apa semua tadi, kan? Tapi Ali radhiyallahu anhu, pusat pemerintahan dia di Iraq, di Kufah. Dia pindah ke sana lah. Sebab di sana dia ramai pengikut. Begitu. Di dalam keadaan fitnah ni maknanya kan berlaku, kita kata kekacauan, demonstrasi apa semua, kan? Negara jadi kacau bilau. Jadi kita nak buat apa kita buat? Duduk rumah. Macam sekarang. Sekarang baiknya kalau tak ada bagaimana, duduk dalam rumah. Kalau tak ada urusan apa-apa, duduk dalam rumah, jangan keluar. Sebab musuh ni kita tak nampak. Dan dia tak boleh kita nak jet dia tak boleh. Kan? Covid-19 apa habaq, nampak sihat nampak. Kan? Saya nak belanja makan boleh ha? Tak ada, dia tak terima jet. Bubuhlah jet 10 tan pun. Kan? Dia siapa kan mai kena kat dia, kena terima. Kan? Ini musuh yang agresif. Dia agresif sekarang, kan? Dan kita nak jentik telinga dia pun kita tak nampak dia. Nak spray, tak mana tak spray sebab kita tak tahu dia. Spray tadi rugi sebab spray tak tahu dia tak ada ke tak, kan. Jadi macam tu. Dan itulah dia daripada ni bagi kat kita SOP ni, pakai itulah hand sanitizer lah, pakai mask, kan. Itu dia antara cara lah untuk orang kata apa? Untuk defend diri lah. Pertahan diri tu ialah nak lawan tak nampak. Kan, dia tentera Tuhan yang kita tak nampak. Macam mana? Tak nampak lawan macam mana? Tak lawan. Jadi kita lawan dengan yang tak nampak jugalah. Doa dengan Allah Ta'ala lah, sebab dia pun makhluk Tuhan. Dia pun makhluk Tuhan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bentuk perlindungan dengan sabdanya, faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibli. Siapa ada unta, naik unta, lari jauh daripada fitnah itu. Sebab tu orang asli lari masuk hutan lah ni. Orang asli, kan? Kita orang palsu, dia pun asli. Siapa? Tok Batin dia kata, jom kita masuk tengah hutan. Kat tu keadaan redah pun kita keluar, kan? Tapi ada yang tak masuk pun dah juga. Dalam hutan tak ada TV pun, kata astro tak ada. Baik. Di dalam Sahih Muslim disebutkan daripada Jabir bahawa seorang wanita daripada Bani Makhzum melakukan pencurian. Lalu dihadapkan kepada Nabi SAW dan kemudian ia minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Kan? Dalam Sahih Muslim juga dari Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, ya'uzu a'idhun bil baiti. Nak cerita kata perkataan minta perlindungan tadi. Dia minta perlindungan, mana boleh, mencuri dah kena tangkap, tak dilayan, potong tangan. Bila sampai ke hakim, kena potong tangan. Tapi kalau tak sampai ke hakim lagi, boleh kau tim lah, sorry lah, minta maaf, tak apa, hanya buat lain kali, boleh lah, lepas dah. Tapi kalau kan sampai ke hakim ke bawah, memang kena kerat tangan lah. Tapi kalau curi telur ayam sebiji, takkan nak kena kerat tangan. Adalah dia punya kadar dia. Ketika waktu lapang kebuluran dia orang curi, ada kan kerat tangan, tak lah, kan? Maksud dia adalah perbahasan dia, bukan main orang curi boleh berkerat tangan dia. Curi duit 10 sen, kerat tangan, mana boleh, kan? Apa Macau scam tu tak apa, tu kerat tangan tak apa lah. Apa Macau scam apa? Macau scam, kan? Tu tak apa. Saya dia pun hantar dekat saya apa nama rakaman. Tuan dengar rakaman orang scammer ni, dia nasihat. Dia kata aku dia macam tu orang, kan? Ya Allah, terkejut tak?
Saya pun pernah kenal juga, dia pun telefon saya. Kita layan dah juga. Syok-syok. Tapi kita tahulah kata dia tu scammer. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya yu'awwidhu a'idhun bil baiti fayub'atsu ilaihi ba'thun. Ada orang yang berlindung pada Kaabah lalu dikirimkan suatu utusan, satu bala tentera dihantar kepada dia. Maknanya sebahagian ulama kata Az-Zubair bin Al-Awwam, tapi tak sahih, tak benar. Maksudnya pendalilan ni tak betul lah. Kan? Tentera Yazid pergi serang Abdullah bin Az-Zubair. Maaf, Az-Zubair ni bapa dia. Kan? Anak dia Abdullah bin Az-Zubair, anak kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum. Jadi maknanya hadis ni bukan kepada dia, hadis ni belum berlaku lagi. Hadis ni belum berlaku lagi ni. Akan ada satu pasukan tentera, bala tentera yang akan mari menyerang Kaabah. Ya. Jadi fayu'awwidhu 'a'idhun bil baiti, maka orang pakat lari pergi ke Kaabah. Lari ke Mekah, Kaabah tadi. Maka dia kejar, tentera ni kejar. Ya. Bila dia kejar, fa idza kanu bi baida'a minal ardi, apabila mereka sampai di kawasan lapangan, kawasan lapang. Apa nama baida' ni kata ulama dia ardun malsa'u la syai'a fi, bumi yang lapang, tak ada tanaman, tak ada tumbuhan, cerah. Kan? Di sini kata mereka maknanya arah Zulhulaifah menghadap ke Mekah daripada Madinah. Jadi maknanya Baidah ni satu tempat di Madinah, kawasan lapang, berhadapan dengan Zulhulaifah. Tempat apa? Tempat miqat orang apa? Zulhulaifah ni lupa dah. Ya. Jadi apa nama, bila depa tentera yang menyerang tadi sampai di situ, kata Nabi SAW, khusifa bihim, akan dibenamkan mereka tadi ke dalam perut bumi, tenggelam, bumi telan. Maka kata Ummu Salamah, faqultu ya Rasulullah, kaifa biman kana karihan? Ya Rasulullah, macam mana pula orang yang tak suka, yang bukan geng depa lah, duduk di situ sekali, jalan kot tu. Depa ni selamat ke tak? Tak selamat juga. Tak selamat juga. Macam ni lah tsunami ke apakah, COVID-19 ke. Orang soleh pun kena. Orang soleh hak sembahyang 5 waktu, baca Quran tu kan, yang baik, sangat baik, dia pun kena juga. Sebab dia tak pilih. Kena. Habis tu. Dia mana kena juga orang yang baik pun, yang tak suka pada tentera tu pun kena juga. Maka Nabi kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala qala yukhsafu bi awwalihim yukhsafu bihi ma'ahum. Orang yang tak ikut tentera tu pun akan ditenggelamkan dalam bumi juga, walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamati ala niyyatihi, akan tapi dia akan dibangkitkan pada hari kiamat mengikut niat dia. Jadi maknanya apa yang kita nak faham sini apa dia? Perkataan berlindung. Yu'awwidhu 'a'idhun. Orang yang minta perlindungan dia pergi berlindung ke mana? Kaabah. Jadi maknanya ini dibenarkanlah. Bahagian keempat ni kan, kita cari satu tempat untuk berlindung. Dia kejar cari satu tempat untuk kita berlindung. Macam waktu tu dia hanya jumpa, ada di apa, dapat jumpa Kaabah untuk berlindung di situ. Sebab Kaabah ni kalau ikutnya zaman dulu, bila pada zaman jahiliah dulu kan, kalau seorang lelaki dia bunuh bapa seorang lelaki, dia pun lari, dia masuk Mekah, dia pegang Kaabah tadi, maknanya nak balas dendam tadi kan, tak jadi, tak bunuh, dia tunggu kawan tu keluar dari Kaabah, dia bunuh, nak balas dendam. Jadi begitu, dia jadikan Kaabah tu sebagai tempat perlindungan. Baik. Jika seseorang meminta perlindungan dari kejahatan orang zalim, dia maksudnya ada orang meminta tolong kita, tolong kan, ada orang nak bunuh saya, ada orang tembak saya ni, ada orang nak kan, macam-macam lah, tolong selamatkan saya, maka kita wajib melindunginya atas kemampuan yang kita miliki. Kita kena tolong dia, sorok dia, sembunyikan dia supaya tak kena bunuh. Bukan berjenayah, berjenayah tak boleh. Kalau berjenayah kita sembunyi juga, kita berdosa, kan?
menyembunyikan penjenayah. Kesian kawan ni kan. Tengok dah kena garis lagi. Baju pun tak pakai, lapar pula tu. Kita pun sembunyikan dia. Tak boleh lah, berdosa lah. Sebab apa? Sebab Allah kata, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan duk bertolong dengan dosa dan permusuhan. Boleh juga kalau kesian dengan dia, suruh duduk sat makan tu. Dia mau makan. Telefon polis. Ambil dia baru sudah makan. Apa? Jangan duk lidung dia. Baik. Akan tetapi jika dia minta perlindungan untuk tujuan melakukan mungkar, atau melarikan diri dari menunaikan kewajipannya, maka haram bagi kita melindunginya. Tak boleh nak tolong dia. Dosa. Jelas lah tu. Habis kan? Masuk pula kepada istighasah dan pembahagiannya. Seperti itulah insya-Allah. Istighasah ni minta tolong. Istighasah ni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada makhluk. Istighasah tadi tak boleh. Dia khusus hanya kepada Allah. Isti'adzah tadi minta perlindungan. Istighasah kan minta apa? Minta pertolongan. Minta tolong kan? Pada makhluk yang tidak mampu memberi. Minta hanya pada Allah Ta'ala saja. Pada makhluk tak boleh istighasah lah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada soalan tak? Ya. Kalau ada seorang lelaki, Ya. dia kena kejar dengan penjahat. Dia dekat tempat lapang. Lepas tu dia menyamar jadi perempuan. Macam mana hukum tu? Tak ada masalah apa, dia nak selamatkan nyawa dia, buat lah apa pun kan. Jadi kura-kura pun boleh juga. Kan? Dia pakai tudung perempuan kan, tegur kan, pinjam tudung makcik tu, pakai tudung sekejap. Bukan dia nak jadi perempuan dah, nak selamatkan diri dia kan. Nyawa tu kena jaga. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.